Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah batik, mohon diampun. Daulat tuanku, digarhayu, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Semoga Baginda dan seisi keluarga berada dalam keadaan sihat walafiat dan pemerintahannya kekal berpanjangan selama-lamanya. Okey. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, Agong selalu membuat kejutan. Kejutan-kejutan yang diberikan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong memang sangat dinantikan oleh rakyat Malaysia. Seluruh rakyat teruja, terutama apabila Baginda ke Bazar Ramadan, mencemar duli untuk melawat orang-orang peniaga. Itu semua amat dibanggakan oleh rakyat Malaysia. Tapi terbaru ini, Agong zahir duka cita. Agong nyatakan duka cita, dan pada hemat saya, Agong bukan saja duka cita tetapi pasti Agong juga turut murka dengan apa yang berlaku ini. Agong zahirkan duka cita dan mengutuk keras serangan rejim Israel. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafah Billah Shah menzahirkan rasa duka cita dan mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru rejim Israel terhadap jemaah Palestin serta pencerobohan ke atas Masjid Al-Aqsa baru-baru ini. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, iaitu Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, Seri Paduka menyifatkan tindakan itu sebagai satu perbuatan yang keji dan amat zalim serta tidak berperkemanusiaan, lebih-lebih lagi kerana ia berlaku dalam bulan mulia yang sepatutnya berada dalam keadaan yang aman. Dalam kenyataan itu tertulis Seri Paduka turut menyifatkan tindakan tentera rejim Israel itu bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah mencabuli hak asasi manusia serta kesucian masjid itu, menurutnya dalam kenyataan pada Sabtu. Selain itu, Al-Sultan Abdullah turut bertitah bahawa Malaysia dan rakyatnya sentiasa bersolidariti bersama Palestin serta menyeru rakyat untuk terus memperjuangkan prinsip keadilan dan sikap saling hormat menghormati di samping menentang sebarang bentuk keganasan serta kezaliman sesama manusia. Zahari juga turut berkata yang di-Pertuan Agong juga menzahirkan sokongan terhadap ketetapan daripada kerajaan yang menyeru masyarakat antarabangsa, khususnya Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC, supaya rejim Israel bertanggungjawab ke atas jenayah keji itu dan segera membebaskan semua tahanan Palestin. Al-Sultan Abdullah turut bertitah Malaysia menyokong dan berpegang teguh dengan pendiriannya selama ini bahawa rakyat Palestin berhak mendapat sebuah negara yang merdeka serta berdaulat berdasarkan garis sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negara selaras dengan undang-undang dan inisiatif di peringkat antarabangsa. Datuk Pengelola Bijaya Diraja berkata, Seri Paduka turut bertitah agar kerajaan memainkan peranan untuk menyeru Pertubuhan Kerjasama Islam OIC untuk bersatu padu membantu menangani masalah yang dihadapi oleh Palestin. Baginda juga turut menyeru seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan agama untuk sama-sama berdoa mengikut pegangan kepercayaan masing-masing supaya rakyat Palestin dilindungi serta tanah air mereka dibebaskan daripada penjajahan dan penindasan rejim Israel.
Seri Paduka turut menyeru masjid dan surau di negara ini serta rakyat yang beragama Islam untuk mengadakan solat sunat hajat serta doa selamat termasuk di kediaman sendiri bagi memohon ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memelihara kesejahteraan rakyat Palestin daripada niat jahat rejim Israel katanya. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Terbaru, pendedahan, pengumuman dan juga pengakuan daripada bekas Perdana Menteri Malaysia ke-8 ke-9 Ismail Sabri Yaakob. Dia membuat satu pengumuman yang pasti mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih, triliun terima kasih kepada semua yang sudah menekan butang subscribe, like, share dan komen video-video dalam channel ini. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekan butang subscribe, like, share dan komen. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengakui dan membuat pendedahan keputusan yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia apabila di dalam satu kenyataan media baru-baru ini Perdana Menteri ke-9 negara Malaysia itu membuat satu kejutan. Apa tak mengejutkan? Ramai yang mungkin anggap, mungkin fikir, mungkin membuat tekaan bahawa Ismail Sabri Yaakob tahu tentang perkara itu. Tapi rupa-rupanya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri Malaysia, mengakui dan membuat pengumuman mendedahkan dan membongkar bahawa dia tak pernah lihat atau tahu kewujudan surat itu. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tidak pernah melihat surat yang dikeluarkan oleh Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ASPRM Tan Sri Azam Baki kepada Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat berhubung pelanggaran kod etika yang membabitkan Hakim Datuk Muhammad Nazlan Ghazali. Bekas Perdana Menteri itu berkata, kali pertama beliau melihat surat itu adalah di media, seperti yang digembar-gemburkan oleh orang awam. Malah sepanjang beliau menerajui kerajaan, salinan surat dan laporan kesalahan itu juga tidak pernah diterimanya, sekaligus menegaskan tidak mengetahui kandungan sebenar surat itu. Dia berkata, surat SPRM tidak mengetahui surat itu sepanjang menjadi Perdana Menteri. Katanya, saya tidak tahu, saya hanya baca di media sahaja. Tambahnya lagi, saya pun tak jelas surat itu mengenai apa. Perincian surat itu pun saya tidak tahu. Katanya, selepas menziarahi dan menyantuni anak-anak yatim di rumah amal Asnaf Al-Barak di Taman Zoo View di sini hari ini. Pada semalam, BH melaporkan laporan berhubung pelanggaran kod etika hakim membabitkan Muhammad Nazlan sudah pun sebenarnya dikemukakan kepada Ketua Hakim Negara Tengku Maimun pada Februari yang lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata pelanggaran itu dikenal pasti menerusi kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan SPRM. Katanya laporan yang bertarikh 21 Februari lalu mendapati Hakim Mahkamah Rayuan itu melanggari peraturan di bawah Kod Etika Hakim 2009 dengan dokumen berkenaan turut dikemukakan kepada Tengku Maimun pada hari sama. Media baru-baru ini melaporkan salinan surat yang didakwa daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki kepada Tengku Maimun tular di media sosial. Surat berkenaan tular beberapa hari selepas Mahkamah Persekutuan menolak permohonan
bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak untuk membuat semakan ke atas sambitan dan hukuman yang dikenakan terhadap bekas Presiden UMNO itu. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Denyut Nadi Suara Rakyat. Bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.